Hai semua, Assalamualaikum. Adik-adik apa khabar hari ini? Cikgu doakan semoga adik-adik sihat di samping keluarga tercinta. Alhamdulillah. Pada hari ini, cikgu akan bercerita tentang kenderaan di air. Apa itu kenderaan di air? Jika adik-adik nak tahu, kenderaan di air adalah kenderaan yang bergerak di air. Terdapat dua kenderaan yang bergerak di air, iaitu bergerak di atas permukaan air atau di bawah permukaan air. Adik-adik tahu tak bagaimana kenderaan di air ini bergerak? Untuk pengetahuan adik-adik, kenderaan di air ada yang bergerak menggunakan kuasa enjin dan ada kenderaan yang menggunakan tenaga manusia untuk membantu pergerakan kenderaan tersebut. Dan ada juga yang menggunakan angin sebagai bantuan untuk kenderaan tersebut bergerak. Menarik kan? Sebelum cikgu perkenalkan satu-satu kenderaan di air, kenderaan yang terdapat di air, cikgu nak tanya adik-adik. Adik-adik tahu tak apakah kegunaan kenderaan di air ini? Okey, jika adik-adik nak tahu, ada 3 fungsi utama kegunaan kenderaan di air ini. Okey, yang pertama sebagai membawa barang. Okey, kedua, membawa penumpang, dan ketiga, sebagai sukan dan rekreasi. Sekarang, mari kita lihat apakah kenderaan di air itu. Jom! Bunyi apa ya itu adik-adik? Oh, kapal. Ini kapal. Terdapat pelbagai jenis kapal serta fungsi yang berlainan. Adik-adik tahu tak, ada kapal yang dipanggil kapal kargo, iaitu yang membawa muatan barang-barang, dan ada kapal yang membawa penumpang bertujuan melancong dan sebagainya. Yang ni apa pula? Oh, ini feri. Saiz bentuk badan feri biasanya lebih besar dan lebar daripada kapal. Selain membawa penumpang, feri juga boleh membawa kenderaan-kenderaan lain seperti kereta, motor, van dan lori. Ini pula sampan. Sampan diperbuat daripada kayu. Sampan tidak mempunyai enjin seperti kapal dan feri untuk bergerak. Sampan mempunyai 2 pendayung. Jadi sampan bergerak menggunakan tenaga manusia dengan menggunakan pendayung untuk mendayung. Beginilah rupa pendayung. Ini rakit. Rakit diperbuat daripada susunan kayu atau buluh. Rakit tidak mempunyai enjin seperti sampan, dan rakit juga bergerak menggunakan tenaga manusia yang mendayung rakit. Dayung rakit tak sama seperti pendayung sampan. Dayung rakit biasanya diperbuat daripada sebatang kayu atau buluh yang panjang. Di samping rakit bergerak dibantu oleh arus sungai. Ini pula kapal selam. Kapal selam besar dan berat. Kapal selam adalah satu-satunya kenderaan di air yang bergerak di bawah permukaan laut. Malah, kapal selam juga boleh menyelam hingga ke dasar laut. Biasanya kapal selam diguna untuk ketenteraan. Ini perahu layar. Perahu layar digunakan dalam sukan dan rekreasi. Perahu layar bergerak bergantung pada tiupan angin. Ini pula kapal layar. Kapal layar lebih besar daripada perahu layar.
Pada satu ketika dahulu, kapal layar merupakan satu pengangkutan yang terpenting. Ia digunakan untuk berdagang atau sebagai pengangkutan untuk menuju ke sesuatu destinasi. Layar yang terdapat pada kapal layar adalah lebih banyak berbanding dengan perahu layar. Inilah dia antara kenderaan di air. Ada tak di antara kenderaan di air ini yang adik pernah guna perkhidmatan dia ataupun yang adik pernah naik? Sebagai latihan pengukuhan, adik-adik buka buku aktiviti muka surat 12. Tugasan pada hari ini, adik-adik perlu isi huruf yang tertinggal pada petak kosong berdasarkan gambar. Selamat menjawab. Bye, jumpa lagi.